والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على Peko sini. Oh. Iya. Lagi gaya Bapak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita tidak lupa untuk merafa'kan ataupun memanjatkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada malam ini sebagaimana biasa Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kesihatan tubuh badan yang baik, alhamdulillah. Sihat belaka mana ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah seorang dua nampak sakit pinggang tu atas kursi kan. Tetapi secara keseluruhannya alhamdulillah kita dikurniakan dengan nikmat kesihatan dan juga kelapangan waktu pada malam ini untuk hadir ke surau Wang Semalawati bagi meneruskan dan menyambung kembali perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah masih lagi berkenaan dengan 60 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Dan pada malam ini tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah, kita akan sama-sama mengambil i'tibar ataupun pengajaran daripada kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari. Setelah dalam perkongsian kita yang lepas, kalau tak silap saya, kita telah sama-sama membaca kisah dua orang sahabat. Yang pertama, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Yang kedua, sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Kalau boleh kita ulang sikit. Sebab kalau boleh tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu sekalian, bila kita dengar kisah sahabat Nabi ini, paling tidak setiap seorang daripada sahabat Nabi kita kenali keistimewaan dia paling tidak satu. Banyak keistimewaan sahabat-sahabat Nabi ini tuan-tuan. Tapi paling tidak tak apalah. 60 orang sahabat ni kita nak kenal, setiap seorang ada satu kelebihan. Ada satu keistimewaan untuk kita jadikan sebagai pegangan, pedoman ataupun model di dalam kehidupan kita. Contohnya Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang pernah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'zam wa ajmal, yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling handsome dan bergaya di Makkah Al-Mukarramah. Anak orang kaya, anak bangsawan Quraisy, pemuda yang handsome lagi bergaya, ditumpahkan segala kasih sayang oleh ibunya. Kalau kira cukup lengkap lah tu, kalau nak jadikan calon suami ya. Betul tak? Kalau nak jadikan calon menantu, macam inilah anak bangsawan, ada keturunan baik-baik. Orang kaya pula, anak orang kaya. Diriwayatkan Mus'ab ni kalau keluar ke kota Madinah, keluar ke bandar lah, dia tak shopping ni di mana?
Di Pasar Tani, Wangsa Malawati ni tuan-tuan. Dia shopping kat mana? Pavilion lah kiranya. Betul tak? Bukit Bintang lah kiranya. Dia tak bawa kereta Myvi ataupun Viva. Dia bawa kereta Lamborghini Porsche. Orang yang hebat. Zu mansabin alin. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, kekayaan, martabat. Sehingga namanya menjadi sebutan. Namanya glamour macam hari ni lah. Siapa tak kenal Datuk Adi Putra? Pahlawan Mak Kilau, betul tak? Siapa tak kenal? Siapa tak kenal Fatah Amin? Cik, hebat kan? Sahabat Nabi tuan-tuan, Salman Al-Farisi, Abdul Rahman bin Auf pun macam tu lah juga. Siapa tu kita tak kenal kan? Cuma kita bimbang. Kalau Datuk Adi Putra kita kenal, dia pahlawan Mak Kilau. Kalau Mus'ab bin Umair, apa istimewanya dia? Pemuda yang sanggup mengorbankan harta bendanya, mengorbankan pangkat dan jawatannya. Demi Islam, dia sanggup tinggalkan segala-galanya. Tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal kereta besar. Sama mungkin tak ada kereta lah. Kuda paling hebat. Unta paling gagah. Dia keluar daripada rumah mak dia, sehelai setinggal sebagai rakyat biasa. Kerana menerima akidah. Mempertahankan akidah yang benar. Akhirnya tuan-tuan, beliau dilantik menjadi duta Islam pertama ke Yasrib. Dan akhirnya beliau syahid dalam peperangan Uhud. Siapa tuan-tuan yang pertama tadi? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Saya kalau boleh saya kuliah macam ni. Tuan-tuan pun boleh ingat macam tu lah. Paling tidak sikit. Tak banyak pun sikit. Paling tidak kalau tanya Mus'ab siapa? Oh, ini sahabat Nabi yang mati di Uhud. Kalau kita pergi umrah, pergi haji ataupun pergi ziarah di Bukit Uhud tu tuan-tuan. Medan Uhud. Tuan-tuan ingat, antara Hamzah bin Abdul Muttalib, antaranya pejuang yang mati syahid di peperangan Uhud ialah Mus'ab bin Umair. Okey. Yang kedua, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni siapa pula? Sahabat Nabi Nuh dari Parsi, dari Iran. Musafir puluh tahun mencari hidayah. Mencari agama yang benar. Berguru dengan pendeta Yahudi. Berguru dengan pendeta Nasrani. Maksudnya masuk pondok Sungai Derian. Masuk pondok Kedah, Nerang, Kuala Nerang. Contoh macam itulah. Pergi Singapura. Cari agama. Cari hidayah. Akhirnya Nun dari Parsi, dari Iran. Punyalah jauh Iran tuan-tuan. Ke Iraq. Kemudian ke Syam. Kemudian ke Mesir. Ke Yaman. Akhirnya sampai di Yasrib ataupun Madinah. Digambarkan oleh Tok Guru dia. Lepas 2-3 tempat dia mengaji. Mati Tok Guru, sebelum mati dia tanya. Tok Guru, kalau Tok Guru tak ada. Agak-agak di mana lagi saya nak menuntut ilmu, cari agama yang benar. Tok Guru yang terakhir, pendeta Yahudi, dia kata payah nak jumpa Tok Guru yang benar-benar jujur, ikhlas menyampaikan ilmu, dia kata. Sebab banyak ilmu-ilmu daripada Nabi-Nabi terdahulu diselewengkan. Dia pun tahu. Orang Yahudi pun tahu. Tapi kami menanti-nanti Nabi akhir zaman. Katanya dia akan ditabarkan menjadi Khatamul Anbiya wal Mursalin. Nabi yang terakhir. Penutup segala Nabi dan Rasul yang bakal dilahirkan. Tak tahu di mana. Tetapi dia beri gambaran oleh Tok Guru dia. Dia akan muncul di satu lembah yang subur dengan pokok kurma. Kamu pergilah ke sana. Pergilah cari lembah yang subur dengan pokok kurma. Mudah-mudahan kamu dapat bertemu dengan Nabi akhir zaman. Dia musafir ikut kafilah. Tak macam mana rombongan kafilah dia.
diserang, harta rampasan dirampas dan beliau menjadi hamba abdi. Dihantar ke mana? Dihantar ke Yathrib. Nama lama bagi Madinah Al-Munawwarah. Walaupun beliau jadi seorang hamba tapi seronok sebab pokok kurma di sana tinggi-tinggi. Dia kata inilah mungkin tempat bakal lahirnya Nabi akhir zaman. Ringkaskan cerita, Nabi berhijrah ke Yathrib. Dia rasa gembira mungkin inilah yang digambarkan oleh Tok Guru dia. Akhirnya alhamdulillah tuan-tuan, termasyhur kan. Beliau bila Nabi SAW sampai, apa beliau buat? Ingat lagi? Apa beliau buat? Daripada panjat pokok kurma diturun cepat-cepat. Gembira tengok Nabi datang. Ramai-ramai orang sambut dengan Tala'al badru alaina. Ingat tak saya ceramah Maulid Nabi di sini kan? Masya Allah tuan-tuan. Gembira, dia antara orang gembira. Sebab apa? Puluh tahun cari agama yang benar. Macam kita lah tuan-tuan. Kehilangan anak kita 10 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba orang beritahu, anak kita tu ada di Masjid Ar-Ridwan. Macam mana agak-agak? Kita pergi sana rasa seronok nak jumpa anak yang tak pernah jumpa. Itu anak tuan-tuan. Ya? Nabi akhir zaman. Nabi yang dicari. Nabi yang ditunggu-tunggu. Orang panggil apa? An-Nabiyul Muntazar. Kan? Macam hari ni orang menanti-nanti Imamul Mahdi lah. Contohnya. Sekarang orang pakai tunggu Imam Mahdi ni. Bila lah datang Imam Mahdi. Dia akan melatakan kezaliman. Bila lah akan nak turunnya Nabi Isa. Orang Islam memang ada perasaan begitu. Kan Baitul Maqdis, Palestin telah dijajah. Telah ditawan oleh Yahudi. Oleh Israel. Tak payah Palestin yang paling dekat dengan kita di India baru-baru ni orang Islam semalam. Kena sembelih lagi seorang Tok Imam muda baru umur 33. Keluar masjid sembahyang subuh kena sembelih. Masya Allah. Ditikam sampai mati. Tuan-tuan. Nah, ini orang Islam di negara yang mungkin minoriti tak kuat. Macam kita ni alhamdulillah Muslim majority. Paling tidak orang Melayu kita insya-Allah. Indonesia, Malaysia ni rumpun Melayu orang Islamnya kuat. Tapi kalau negara aqalliyatul muslimah kita panggil. Negara orang Islam tu sikit. Macam tu di utara China tu. Tuan-tuan, betul tak? Sampai di tangkap tok-tok imam. Tok-tok guru mengaji Quran ditangkap, dipaku kepalanya, ditanam dalam tanah sampai para leher dipaku, digergaji kepalanya. Ini bukan zaman Nabi ni tuan-tuan, zaman sekarang berlaku. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, Salman Al-Farisi diringkaskan menemui Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Sebelum itu dia bawa apa? Dia bawa kurma. Bawa kurma bagi pada Nabi. Dia kata, "Ya Muhammad." Dia dengar nama kata Muhammad. "Ya Muhammad, khuz, ambil. Ini sedekah." Nabi pun ambil, panggil sahabat-sahabat. Tafadhalu, mari makan kurma, sedekah ni. Tapi Nabi tak makan. Dia kata ini satu petanda. Sebab Tok Guru dia dulu bagi tahu Nabi akhir zaman ni dia tak makan sedekah. Dia tak terima sedekah. Memang para Nabi, para Rasul tak terima sedekah. Hingga hari ni pun keturunan Said lah kan. Orang Said tak boleh terima zakat. Yang boleh terima zakat bukan golongan Said-Said ni kan. Golongan keturunan anak cucu Nabi tak terima zakat. Esoknya, dia datang pula bawa juga kurma. Tapi dia kata, "Ya Muhammad, hazi hadiah." Ni hadiah. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat, "Tafadhalu, mari makan." Nabi pun makan sama-sama. Maka dia teringat pesanan Tok Guru dia. Ini tanda seorang Nabi. Dia tak makan sedekah, tak terima sedekah. Tapi dia terima hadiah. Macam tu. Kita ni kalau boleh nak bagi ke orang yang susah, orang yang miskin, sedekah. Infak sedekah. Tapi orang yang tak miskin, orang yang mungkin punya pangkat dan sebagainya, boleh juga kita nak bagi. Tapi bagi bentuk hadiah.
hadiah. Esok hari Nabi berjalan, Salman ikut belakang. Ikut belakang sebab apa? Sebab dia nak tengok tanda kenabian yang terletak di belakang belikat Nabi. Belikat ni dia antara ni kan. Dua bagi apa? Belikat, orang Melayu panggil belikat. Belakang ni. Antara orang panggil tulang belakang ni ada cok mohor kenabian. Khatamun nubuwah, dia panggil khatmun nubuwah. Cok kenabian, tuan-tuan boleh Google sendirilah cok kenabian ni macam mana. Rupanya kata sebesar telur puyuh je. Ada cok kata Muhammad Rasulullah diumpamakan macam tu, dan ada bulu-bulu kecil katanya tumbuh seumpama bulu roma kecil. Cok kenabian. Dan orang lain tak tahu. Hanya orang-orang tertentu saja tahu. Macam mana Salman boleh tahu? Tok Guru dia bagi tahu. Nabi akhir zaman ada cok mohor kenabian di belikat dia. Maka Nabi SAW berjalan, Salman ikut belakang. Kebetulan Nabi pakai jubah Arab tu. Jubah Arab ni tu dia leher besar tu kan. Nabi ikat mungkin dengan selendang yang boleh kita kok. Orang Arab biasa dia ada iqal atas kepala ni, rida. Kadang-kadang dia letak macam saya ni, dia ada rida, dia letak, dia balut di leher. Nabi tahu diilhamkan oleh Allah, ni Salman nak ikut, nak tengok cak mohor kenabian. Maka Nabi menjatuhkan, sengaja buat jatuh, sehingga Salman nampak ada cak mohor kenabian di belakang Nabi. Dia terus memeluk Nabi SAW. Menangis dia. Hadza nabiyul muntazir ila nabi, akhir zaman yang aku tunggu-tunggu berpuluh tahun lamanya. Lantas mengucap syahadah. Jadi tuan-tuan, dua sahabat Nabi tu. Untuk kita buat sedikit revision. Prof ya. Lama tak mari, rasa sebulan dua rasanya. Mungkin dengan keuzurannya. Paling tidak kita ingat dua orang sahabat Nabi. 2 bulan lepas kita telah belajar. Sebelum raya baru ni telah belajar. Dua orang sahabat Nabi. Pertama Mus'ab bin Umair. Yang kedua Salman Al-Farisi. Salman inilah yang mengilhamkan kepada Nabi dalam peperangan Khandaq digali parit. Ataupun peperangan Ahzab juga dinamakan dengan nama lain peperangan Ahzab. Ahzab apa maksudnya? Jamak plural bagi Hizbun. Hizbun ni satu kumpulan ataupun satu puak. Diterjemahkan dalam bahasa politik dia panggil satu parti. Hizbun ni parti. Sebab itu Hizbul Islami. Contohnya parti Islam. Dalam bahasa Arab. Hizbun Al-Watani. Hizbul Watani. Parti UMNO. Contohnya. Parti. Kita dah sebut bahasa Arab. Jadi dalam peperangan lawan Nabi banyak parti. Banyak kumpulan. Ahzab. Hizbun satu. Singular. Plural dia. Ahzab. Plural dia Ahzab. Satu dia panggil mufrad Hizbun. Kalau dua Hizbani. Ditambah linu ya macam Muslimun. Seorang Muslim. Kalau dua Muslimani. Kalau ramai Muslimuna. Pandai ni belajar bahasa Arab sikit kan. Kan. Kalau masjidun satu masjid. Dua masjid masjidani. Kalau banyak masjid masjiduna. Tak masalah ya. Ini lain sikit kaedah dia. Masajid dia panggil. Dia panggil. Adalah plural dalam bahasa Arab ni. Dia bukan baca bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris mudah. Bahasa Arab dia kaya. Dia dipanggil jamak taksir. Jamak. Saya ngaji bahasa Arab dulu dipanggil jamak taksir ni jamak koksir. Jamak dia tak ikut kaedah. Kaedah biasa muslimun, muslimani, muslimuna tambah warnunya. Okay. Kalau mukminun, mukminani, mukminuna. Itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, muslimatun. Satu, muslimatun orang perempuan Islam. Kalau dua, muslimatani tambah linu je. Kalau ramai, muslimatun. Okay, muslimat banyak jumpa dalam Quran. Muslimat, muslimat tu muslimat ramai. Tapi bahasa Arab ni dia kaya. Dia kaedah, dia kadang kalau seorang satu masjid, masjidun, masjidani, kalau banyak masajid.
Sama dengan hizbun tadi. Hizbun, hizbah ni jamak dia, plural dia ahzab. Ahzab. Pelik. Tak payah tanyalah malam ni. Pening pula belajar bahasa Arab ustaz sama dia. Kita ngaji sirah, ngaji bahasa Arab. Taklah tuan-tuan. Paling tidak kita faham. Saya basuh balik Mesir sikit lah cerita. Saya masa balik Al-Azhar dulu sebelum masuk UTM lagi, Prof. 1997 saya buat kuliah. Ni saya duduk dulu di AU3 mula-mula, flat AUTM, AU3 tingkat 4. Saya buat 400. Masa baru-baru masuk orang masuk Kuala Lumpur, balik Mesir, saya terus menikah. 4 tahun duduk mengaji Mesir, balik-balik terus menikah dengan anak Tok Pak Imam, Pak Inan Kok Lana. Duduk di flat AU3. Bini saya baru mengaji UIA tahun 2. Beli motosikal sedikit bola lah. Masa saya mengajar di surau. Surau mana? Surau AU4, AU5, Taman Permata. Ni memang kawasan saya. Sejak daripada 1997 lagi. Tak macam mana jumpalah dengan muslimat-muslimat. Dia minta mengajar kelas muslimat pula. Dan saya pada masa itu saya suka mengajar bahasa Arab. Nak mengajar bahasa Arab secara orang panggil kaedah nahunya payah sikit. Maka saya pilih satu kitab yang bertajuk Tafsir Bahasa Arab. Dia tafsir juzuk ammah. Dia panggil tafsir harfiah. Bisa dengar kitab tu? Tafsir harfiah ni kita belajar bahasa Arab melalui surah-surah. Daripada surah yang paling rendah Qul a'udzu birabbin nas tu sampai juzuk ammah. Supaya kita baca Qul a'udzu birabbin nas tu kita faham apa maksud qul. Qul tu apa? Asal dari perkataan qala. Yaqulu mudhari' dia. Amma dia jadi qul. Qul katakanlah. Qul a'udzu satu-satu. Jadi sehari kuliahnya satu kalimat mengajar. Kan? Penuh muslimah alhamdulillah. Saya buka di surau ni 50 orang penuh muslimah mengaji. Bagus semangat. Tiap-tiap bulan tuan-tuan, 2 kali sebulan kalau tak silap. Ada surau lain tiap minggu. Semangat 2-3 surau minta. Kita pun semangat mengajar. Tapi bahasa Arab ni, sebulan 50 orang. Masuk bulan kedua, 30 orang. Bulan ketiga, 20 orang. Masuk bulan keempat, kelima, tinggal 10-5 orang. Di bahasa Arab ni dia kena menghafal. Dia kena faham. Kalau tak menghafal, memang tak faham. Bahasa apa-apa pun saya rasa macam tu. Ya. Yeah. Terutama bahasa Arab lah. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Saya mengajar tu bahasa Arab ni. Kebanyakan surau bertahan 6 bulan, setahun paling lama. KLCC saya mengajar 2 kelas. 2 kelas tuan-tuan. Lebih kurang tadi lah. Dan 6 bulan. Daripada satu kelas 30 orang, kelas B 30 orang. Masuk bulan ketiga kena combine kelas. 30 orang jadi 30 orang sekelas. Masuk bulan ke-6 tinggal 15 orang. Masuk bulan 10 tuan-tuan tinggal 5 orang. Yang tu kira aling dulu lah tu. 5 orang ni konsisten sungguh. Boleh anak hantar, bolehlah cakap Arab sikit-sikit. Tapi Masya Allah. Maknanya kelas bahasa Arab ni tak boleh buat lebih daripada 6 bulan lah Prof. Nak buat 6 bulan je. Lepas 6 bulan sama ada Ustaz Syahid dulu. Sebab berhenti ataupun anak murid berhenti awal. Sahabat kita malam ini insya-Allah sama-sama kita nak belajar bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari siapa? Saya nak ringkaskan sebagai mukaddimah. Pengajaran kita ambil daripada minggu depan, bulan depan insya-Allah. Abu Dzar ni tak masyhur sangat. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman Ali. Tapi beliau ni terkenal 2 orang sahabat Nabi, Abu Dzar dan Abu Darda. Nama dia Jundub bin Janadah. Itu nama dia. Tapi nama dinamakan Abu Dzar. Abu dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, biasanya bukan nama dia. Ya. Kalau apa kita baca Abu Bakar ke Abu Abdillah ke, kena cek balik. Tak semestinya itu nama dia. Sebab kadang Abu ni biasanya dia nasab
disandarkan kepada anak dia. Macam saya, anak saya, nama dia Ahmad. Maka saya biasakan nama saya dinamakan dengan Abu Ahmad. Bapa Ahmad. Nama saya Zamani. Tapi Abu Ahmad. Sebab apa? Sempena dia tu bapa kepada Ahmad. Itu bahasa Arab. Dia kaya, tuan-tuan. Kaya dengan lenggok bahasa dia. Samalah juga dengan Abu Zar. Nama dia Jundub bin Junadah. Al-Ghifari itu siapa? Ayah dia ke? Tidak. Anak ayah dia Janadah tadi. Namanya Jundub. Al-Ghifari kumpulan dia. Kaum dia. Macam saya lah. Muhammad Zamani Al-Basuti. Al-Basuti itu bukan nama ayah saya. Nama tempat saya. Tempat lahir. Al-Basuti. Kalau Froh. Asal mana? Melaka. Al-Malakawi. Payah. Melaka kat mana? Jasin. Al-Jasini. Al-Jasin. Rushdi Al-Jauhari. Ustaz Rushdi Al-Jauhari. Al-Jauhari. Hebat Rushdi Al-Jauhari. Dia asal mana tuan-tuan? Johor. Al-Jauhari. Nawak Al-Juhuri. Nampak tak Arab sangat. Jadi Al-Jauhari. Jauhari kebetulan Jauhari lah. Akal sikit kan. Sahabat saya Abdul Rahman Al-Isfahandi. Abdul Rahman Al-Isfahandi. Saya kata, Syekh, Isfahan Iran kot? Tak. Pasir panjang dia dah. Pasir panjang. Pasir panjangi. Jadi Al-Isfahandi pula jadi. Nakal tu. Dan saya sini Muhammad Zamani Al-Basuti. Sebenarnya yang betul ialah Muhammad Zamani Al-Basuti. Sebab apa jadi Al-Basuti? Bahasa Arab tidak ada Al-Basuti, tak ada be. Mana ada bahasa Arab Al-Basuti? Be tak ada, bi tak ada. Bahasa Arab tak ada bi. Dia Al-Basuti. Tapi saya melayukan dia bolehlah panggil. Melayukan. Ada kaedah-kaedah bahasa Arab ni dia kita melayukan dia. Bolehlah Al-Basuti. Jadi masyhur sekarang ni kalau tuan-tuan tulis Al-Basuti, biasanya mula-mula keluar nama saya dululah. Kecuali adalah Ustaz Fauzi Mustafa pun besuk juga. Tapi tak masyhur, tak boleh. Kan? Sebab saya dah guna awal. Kan? Abu Zar Al-Ghifari berasal dari kumpulan Ghifar. Ghifar di mana? Ghifar ni padang pasir. Tengah padang pasir tanah negara Arab. Dan suku Ghifar ni tuan-tuan adalah golongan yang paling mahir tentang duduk dan juga menetap di padang pasir. Dan mereka ada kelebihan. Kelebihannya apa? Pindah ranah, kenal ribut pasir, kenal tentang orang macam kita sekarang ni lah. Orang yang kenal hutan. Boleh masuk duduk dalam hutan, berkawan dengan harimau dan juga dengan macam-macam lah dengan buat. Dan biasa mereka adalah orang yang mencari rezeki dengan pau orang yang lalu lalang. Dia tak betul. Tak bagi duit, rompok. Ni Al-Ghifar, suku Ghifar, suku kaum ganas di tengah padang pasir. Arab Badui bukan biasa-biasa ni. Pahlawan. Orang lain Arab Badui sekadar hidup pindah randa. Pelihara kambing, pelihara unta. Dia ni tidak. Dia duduk tengah padang pasir, nampak kafilah datang, businessman datang, dia lalu ditahan. Duit ataupun mati. Ini suku Ghifar. Orang gedebe lah. Perampak lanun tengah padang pasir. Ada lanu juga tengah padang. Itu ingat ke? Lanu Selat Melaka je. Kan? Lanu. Ini lanu Yaman. Lanu lamun zaman moden sekarang ni. Tuan-tuan hebat. Kalau kita di pantai timur tu. Takut juga kan? Lanu ambil ikan. Kan? Nelayan kita pergi ke laut. Dia tahan kapal. Bukan setakat ikan dia ambil. Dengan kapal-kapal dia. Dia rompak. Itu lanun. Lanun ni perampok lah sebenarnya. Sebab itu dalam Islam tuan-tuan. Pencuri dan perampok. Dia orang panggil berbeza hukuman. Orang mencuri. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang mencuri balasan dia. Hukuman dia dalam Islam potong tangan. Tapi kalau perampok dia panggil hirabah. Hukumannya ialah kerat tangan dan juga kaki secara bersilang. Tangan kanan dengan kaki kiri. Apa beza ni curi dengan perampok? Ada tak beza? Tahu tak beza? Apakah perbezaan antara pencuri dan perampok?
Boleh jawab? Berbeza dia. Saya tanya budak-budak student UTM, tak berapa berani boleh jawab. Kadang-kadang dia jawab apa? Ustaz, curi ni kecil. Dia curi benda-benda yang tak berharga sangat lah. Sikit-sikit, RM10. Curi selipar, itu curi. Kalau merampok, dia kata yang besar-besar, rampok bank. Salah tu, ta'rifah tu tak betul. Dalam bahasa fiqh atau bahasa akademik ya, mencuri iaitu mengambil sesuatu tanpa diketahui. Ambil satu benda, orang tak tahu. Itu maksudnya curi. Tak kira lah sikit atau banyak. Macam kita pergi ke KL, naik LRT, balik rumah, cari dompet, hilang. Maka kita kata, dompet kita telah dicuri. Dicuri ke dirampak? Dicuri kan? Kalau rampak macam mana? Rampak ambil harta secara kekerasan. Paksaan. Orang masuk rumah orang kaya, bukan rumah kita lah, rumah orang kaya. Rumah banglo besar, merampak masuk. Boleh buat? Dia letak pistol ataupun dia letak pisau, parang, wang ataupun nyawa. Lawan, mati. Bagaimana kes hari ni kan? Di mana di Felda, mana? Di Pahang kalau tak silap saya. Meninggal, dicekek. Perempuan cekek, yang lelaki cedera parah kalau tak silap saya. Zaman saya satu ketika dulu, rumah Konalok, seorang kontraktor ni, rumah dia besar daripada orang lain lah. Duduk pula hujung sekali. Tak macam mana rumah dia berkali-kali kena rompak. Masuk, rompak, ikat tangan, kaki semua, diparang, letak di leher, tanya harta. Alhamdulillah selamat dia, tapi fobia lah lepas kena rompak tu, sebulan tak duduk rumah tu, duduk hotel. Sebab fobia. Ya. Sebab itu merompak ni dia berseukutan. Kadang mencederakan orang. Sebab itu merompak hukumannya lebih teruk ataupun lebih orang panggil lebih berat daripada mencuri dari sudut Islam. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan di kalangan golongan perompak yang dapat hidayah. Dia pemimpin perompak, bukan perompak biasa ni, di kalangan pemimpin perompak. Dia ada adik-beradik dia, abang dia. Dua beradik. Tak macam mana dia hantar adik dia dulu ke kota Mekah. Dengan cerita ada seorang mengaku jadi Nabi, dia kata. Pergi tengoklah apa ceritanya. Maka masuklah adik dia tu ke kota Mekah dengan cerita yang tak baiklah tentang Muhammad ni. Biasalah Muhammad ni gila. Muhammad ni pecah belah masyarakat. Muhammad ni penyair, tipu orang je. Kata agama nenek moyang dia tak betul. Dia balik bagi laporan. Dia kata, aku dengar lain. Aku dengar Muhammad ni ajak orang buat baik. Tolong orang susah. Beri makanan orang miskin. Maka dia pun pergi sendiri menyamar. Nyamar ni sebab, iyalah, dia lanun. Orang pak mungkin banyak musuh. Menyamar dalam keadaan orang lelaki yang tidak dikenali entah macam mana. Dia rasa nak mengenali Islam, mengenali Nabi. Akhirnya berjumpa direct dengan Nabi SAW. Maka dia bertanya, dia diceritakan oleh beliau, Sabahul khair. Selamat pagi wahai kawanku yang sebangsa Arab. Maka dijawab oleh Nabi Alaikassalam. Nabi jawab, dia selamat pagi, Nabi jawab Alaikassalam. قال أبو ذر أنشدني مما تقول فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بشعر فأنشرك ولكنه قرآن كريم. Nikah dia kata apa? Bacakanlah kepada aku hasil gubahan yang engkau buat. Dia kata Nabi ni buat syair. Maka Nabi kata, ia bukan syair yang dapat digubah, tetapi ia adalah Quran yang mulia, Quranun Karim. Qala Abu Dzar, maka berkata Abu Dzar, Iqra alayya. Kalau gitu baca, aku nak dengar. Fa qara alayhi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Dzar yasghi wa lam yabdi min al-waqti ghayr qalil hatta hatafa Abu Dzar, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ringkasnya Nabi SAW baca
Abu Zar dengar dengan penuh perhatian. Lantas tak lama lepas itu dia mengucap syahadah, memeluk Islam. Ni lanun padang pasir ni tuan-tuan, dengar Al-Quran. Terus meresap hidayah dalam hatinya dan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tanya, "Min aina anta?" Dari mana ni sebenarnya? Maka dijawab oleh Abu Zar, "Min Ghifar." Daripada Ghifar, bangsa lanun tengah padang pasir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum lebar. Ya, wajahnya diliputi rasa kagum dan juga takjub. Ya. Dan Abu Zar pun senyumlah sebab dia tahu kenapa Nabi senyum. Sebab dah kalangan ramai-ramai orang yang memeluk Islam ni, Abu Bakar, Osman yang baru memeluk Islam tak ramai, 10 orang baru. Abu Zar ni lanun tengah padang pasir, datang dari tengah padang pasir mencari hidayah. Ini satu perkara yang menakjubkan. Macam hari ni lah. Kan saudara kita pendakwah Abid Liu kan. Berjaya tuan-tuan menjinakkan hati. Mana Abang Long kawasan Singapura kan. Yang katanya bertatu penuh kat badan. Kita dakwahkan kawan kita yang biasa datang ke surau ni. Yang dah biasa orang panggil berjemaah kat masjid dengan kuliah. Tak pelik, biasa je. Tapi kalau boleh Islamkan lanun, kan? Boleh Islamkan Abang Long kawasan, tokek duk tarik kereta orang, gedebel lah maksudnya. Bukan kata dia jahat, gedebel dia. Ya. Orang yang tak pernah tunduk kepada Allah, tiba-tiba boleh kita ajak kepada surau, mendengar kuliah, Masya Allah. Hebat, betul tak? Macam apa yang berlaku pada ustaz apa? Dululah da'i sejuta ummah. Ustaz Zaid dulu kan. Dia datang ceramah tuan-tuan, ialah dengan lawak dia boleh himpunkan di Masjid Ridwan kalau tak silap saya 10 tahun lepas lah. Penuh tuan-tuan, 2-3 kilometer. Betul tak? Penuh ke masjid tu, Masya Allah. Orang ni tuan-tuan bukan senang nak menghimpunkan hati manusia ni. Yang boleh datang bukan 1000, puluh ribu. Syekh Abdul Samad, Ustaz Abdul Samad no daripada Riau datang tuan kuliah. Muda pada saya Ustaz Samad ni. Saya balik Al-Azhar baru dia pergi. Saya balik 97 dia baru pergi 97. Tapi dia tuan-tuan ceramah dia, saya ingat dia datang ceramah kat KL gitu, di Padang Keramat kalau tak silap saya ya. Keramat saya pergi, padang penuh orang tuan-tuan. Bawa anak bini, Masya Allah. Ada yang Allah Ta'ala kurniakan dengan keistimewaan itu. Jadi Ghifar hantar wakil dia, Abu Zar Al-Ghifari memeluk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yahdi man yasha. Innallaha yahdi man yasha. Allah Ta'ala itu kalau dia kehendaki, dia akan memberi petunjuk kepada siapa sahaja dia kehendaki. Tuan-tuan, Abu Zar Al-Ghifari tabiat dia kasar. Lanun padang pasir. Maka dia kata, "Ya Rasulullah, ada lagi orang yang isytiharkan Islam di Kaabah?" Nabi kata, "Tak ada lagi. Kalau macam tu aku nak pergi isytihar keislaman aku." Jangan kata. Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Islam ni orang marah kalau isytihar Islam kamu kena pukul. Kamu akan diperangi. Ini peduli apa dia kata? Peduli apa? Dia pergi tengah Kaabah, di medan Kaabah. Dia kata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tak sempat nak bercakap lah banyak. Orang terajang sepak. Sehinggalah, tuan-tuan, sehinggalah pada masa itu, datangnya Al-Abbas dan juga Abu Sufyan. Pembesar Quraisy nampak saudara Nabi lah. Tengok apa berlaku, siapa kena pukul. Kok laku Muhammad kena pukul. Tengok, leraikan tengok Abu Zar. Kamu tahu tak siapa kamu pukul ni? Dilerai, kamu tahu tak? Arab Mekah tak tahu. Tapi Al-Abbas, Abu Sufyan kena. Ini lanu pada pasir. Kalau kamu pukul dia, kalau mati dia sila hari pula tak meniaga kita. Kan? Macam kita lah. Kita lalu ke mana? Nak pergi Terengganu, mesti lalu Karak. Kalau macam mana kita pergi buat hal, masalah dengan orang Karak, orang janda baik. Kan? Something janda baik tu tuan-tuan.
Kita bermasalah. Akhirnya nak lalu karak pun tak boleh. Sebab apa? Sebab kita musuh dengan orang abalung kawasan. Maka samalah juga dengan Abu Zar. Itu hari pertama. Hari kedua, datang lagi dia. Tengok perempuan duk sembah berhala, dia kutuk pula. Apa yang kamu sembah berhala? Aku telah beriman dengan Muhammad. Jom beriman dengan Muhammad. Ajak orang. Kena pukul pula. Al-Abbas datang pula selamatkan. Masuk hari ketiga, Nabi kata, baliklah. Kamu duduk 2, 3, 4 hari, belajar Islam, balikkah ke negara kamu ataupun ke tengah padang pasir kamu, di kampung halaman kamu untuk berdakwah pada kaum kamu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah-ayah dan ibu-ibu rahimakumullah. Itulah cerita berkenaan dengan Abu Zar Al-Ghifari, bagaimana dia masuk Islam, bagaimana dia menerima Islam, dan kisah dia simple saja. Dia terima Islam, dia terus sampaikan dakwah. Dia terima Islam, dia terus isytiharkan keislaman. Kita ni tuan-tuan, hari ni masuk Islam tak berani lagi nak berdakwah, contohlah kan. Hari ni kita dengar kuliah, tak berani lagi nak balik mengajar bini, betul tak? Paling tidak pergi Mekah dulu, kan? Paling tidak faham sikit, tidak. Terus dia ajak orang kepada Islam. Jadi mungkin itulah di antara pengajaran pertama yang boleh kita ambil daripada kisah Ghifar. Kisah Abu Zar Al-Ghifari ini. InsyaAllah kita sambung lagi perkongsian kita dalam pertemuan akan datang. Bagaimana saya nak kisahkan bila tiba satu masa, satu ketika setelah Madinah tuan-tuan telah dikuasai oleh orang Islam, tiba-tiba entah macam mana satu hari Nabi melihat nur di pada tengah padang pasir berkeput asap naik ke udara. Tanda ramai orang datang. Biasanya ramai orang datang ni dua je. Datang nak perang ataupun kafilah balik daripada Syam. Maka Nabi hantar utusan. Hantar seorang pemuda, hantar utusan, tengok tinjau. Siapa ya? Puak mana datang nak masuk Madinah ni? Maka dilihat daripada jauh. Bukan kafilah perdagangan, sebab ada anak birinya dengan budak-budak. Maka diberitakan bahawa rombongan itu katanya daripada kafilah Ghifar dan Aslam. Maka Nabi SAW pun senyum. Dia tahu dah. Masuk dekat, Nabi bertanya, man? Siapa? Maka Abu Zar kata, ana ya Rasulullah. Aku ya Rasulullah. Siapa? Akulah. Yang dulu ingat ada 10 tahun lepas datang memeluk Islam. Hari ini aku bawa, setelah berdakwah kepada kaum aku bawa, bukan bawa anak aku, bukan bawa bini aku bawa satu kaum ataupun satu kafilah, satu puak suku Ghifar. Dan bukan itu saja, aku bawa ni suku Aslam. Maksudnya kalau kita hari ni kita beritahu, saya datang ni, nak datang ke surau, datang ke masjid ni, bukan saya seorang, ni puak Ampang ni semua datang. Bukan puak Ampang, puak Gombak pun datang. Penuh masjid, penuh surau. Ini kehebatan Abu Zar Al-Ghifari, hingga Nabi SAW kata apa? Ghifarun, suku Ghifar. Ghafarallahu laha. Allah Ta'ala telah mengampuni mereka. Sebab perkataan ghafar ini bahasanya istighfar. Ghifar, keampunan. Suku Aslam. Salamahallah. Suku Aslam telah diterima damai dan juga diberikan keselamatan oleh Allah. Ini ucapan Nabi yang menunjukkan kehebatan dan keistimewaan Abu Zar yang telah mengislamkan dan menghimpunkan dua kaum, dua kabilah menerima Islam. Sekali saja baik daripada Allah, yang kurang itu kurangan saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا يا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah